Kembali kita dalam nuansa Maulid Rasul, cinta Rasul yang membara sepanjang zaman. Dan hari ini kita nak berbicara tentang ibrah di sebalik Perang Uhud. Dan apakah natijah dapat kita kutip, apakah kesimpulan dapat kita bawa untuk kita hidupkan semula segenap sunnah dan ilmu dalam peristiwa berkenaan. Untuk itu saya akan bersama dengan Ustaz Ahmad Fawaz Fadil, pendakwah yang amat kita hormati. Apa khabar Fitri Sihat ya? Dahsyat. Okay. Alhamdulillah. Di depan Ustaz ada buku yang amat saya cemburi. Ini tentang ensiklopedia Perang Rasulullah. Ya, sebab hampir ada 82 peperangan yang berlaku di zaman Nabi. Perincian cukup mendalam ya. Oh, sangat mendalam. Ustaz, bagi yang tidak faham tentang Islam, mungkin mereka melihat Islam perang, jadi mereka tersalah tafsir. Mereka mungkin melihat Islam ini tertegak dengan senjata. Sedangkan dalam ketika zaman Rasulullah ada asbab atau sebab mengapa Islam itu membawa kepada peperangan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tegaskan di sini bahawa walaupun ada peperangan yang hampir 17 yang disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi seperti mana yang disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lam yakun yabda ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil qital. Nabi tak pernah memulakan peperangan. Kesemua peperangan yang berlaku di zaman Nabi, sama ada Nabi terlibat ataupun Nabi menghantar utusan berperang, itu kesemuanya adalah peperangan untuk mempertahankan negara. Sebab itu kalau kita tengok Al-Quran, tak ada satu ayat pun yang mention Nabi diutuskan untuk berperang. Itu yang pertama. Semuanya rahmatan lil alamin, nadhiran, basyira. Kemudian yang kedua, tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menyebut Nabi datang untuk berperang. Bahkan yang hadis yang menyebutkan bu'ithtu bisayf, riwayat Ahmad, itu hadis dhaif. Saya diutuskan dengan pedang. Ini menunjukkan bahawa sejarah telah membuktikan, dan sejarah ada dalil yang paling kuat, Islam tidak bergerak dengan dia pedang. Kerana pedang tidak mampu membuka hati. Dia mungkin mampu membuka negara, tapi tidak mampu membuka hati. Dan secara realitinya, Islam datang dalam sebuah negara itu bukan membuka sebuah negara semata-mata, tapi membuka hati manusia. Sehingga mereka ta'alud. Dan mengikut kajian yang dibuat di Amerika, insya-Allah pada tahun 2070, agama yang paling ramai penganutnya adalah agama Islam. Berdasarkan fitrah agama kita. Bukan kata kajian sains ke apa, tak. Fitrah kita yang tidak suka kepada keganasan, tidak suka kepada peperangan. Sebaliknya peperangan adalah rawatan seperti doktor membedah ketika memerlukannya. Ustaz, sebab perang ini perkara yang sangat penting. Melibatkan kehilangan penguasaan, kehilangan akidah mungkin, dan juga mungkin kehilangan nyawa. Ramai yang terkorban, dan ketika barisan hadapan itu terkorban, mungkin yang lain itu akan turut sama dihimpit pada kancah yang lebih buruk. Jadi perlukan ketua yang sangat-sangat efisien, yang bijaksana. Jadi Rasulullah memimpin peperangan. Jadi apakah kualiti yang perlu ada bagi pemimpin dan juga peranan pengikut untuk taat kepada pemimpin yang menghidupkan perang itu? Kita melihat sejarah tentera di zaman Rasulullah dan zaman sekarang ni hampir sama. Itu ketaatan kepada pemimpin sangat penting, dan ayat yang diturunkan ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, ulama semua sepakat itu kepada ketua tentera. Yang lain kepada pemerintah, kepada ulama, semua itu adalah tafsiran yang orang kata tafsiran ulama, tetapi ayat itu memang asbabun nuzul dia kepada ketua tentera. Yang menunjukkan bahawa dalam peperangan dua syarat yang penting, iaitu ketua yang berani. Nabi adalah asyja'un nas, adalah manusia yang paling berani. Para sahabat berkata, bila kami takut, kami duduk di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan rasa ketakutan. Itu yang berani dan tegas. Kemudian yang kedua ialah ketaatan kepada pemimpin. Sebab itu saya pernah tanya sebagian tentera di Mindef, saya tanya, kenapa kalau kita pergi Mindef semua tabit? Apa dia punya hikmah dia? Rupanya itu adalah latihan untuk taat. Kalau kita jumpa ada biasa tabit, nanti di peperangan dia tak membantah dah. Sebab dalam peperangan ni dia tak boleh bantah. Saya sebut satu kisah peperangan di Malaysia lah. Saya tanya seorang komando cerita pada saya. Bos dia bagi tahu dia, siapa yang masuk perang dalam hutan ni, jangan siapa yang angkat kepala masa berlaku peperangan. Tapi ada seorang tentera tu, dia nak angkat, nak tengok apa suasana dia. Bila dia angkat, kena tembak mati. Marah bos dia. Dia ikut, itu baru angkat kepala. Sebab itu yang dalam peperangan Uhud kita tengok Nabi dah pesan, kalau kami menang ke kami kalah, jangan lari daripada tempat Bukit Uhud. Tapi itulah Allah Ta'ala uji mereka. Di kalangan sahabat pun ada yang tergiur dengan dunia. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Itulah punca di antara kekalahan Uhud, iaitu tergiur sedikit dengan dunia dan leka daripada arahan ketua. Sekalipun begini berperang di jalan Allah,
Tiba-tiba boleh diuji ya. Di antara hikmah dia Fitri ialah al-ummah tatarabba bil ahdath. Sengaja Allah jadikan begitu supaya umat akan datang terdidik. Kita tidak akan terdidik melainkan kita jatuh. So jatuh itu benda yang penting. Sebab itu peristiwa perang Uhud ni, walaupun ada ulama yang cuba kata kita bukan kalah, cuma tak menang. Cuba nak bagi kata tapi kalah lah tu. Tetapi akhirnya Tuhan kata apabila sahabat pun mula fikir kenapa kita kalah, kita ada Nabi, kita ada Quran. Tuhan kata apa? Qul huwa min indi anfusikum. Kekalahan perang Uhud itu punca daripada kamu, bukan daripada musuh. Jadi apa yang menyebabkan tiba-tiba mungkin dah terbiasa dengan tarbiyah Rasulullah, berperang, tiba-tiba boleh tergelincir itu. Jadi memang untuk itu yang dikatakan nafsu ini, dia suka melihat harta. Kita memang diuji dan Allah Ta'ala ujikan kita dengan dunia ini, maka Allah nak uji kita siapa yang tergiur. Satu masa turun ayat ini, sahabat berkata, kami baru tahu di kalangan kami ni ada orang yang suka dunia juga, tetapi Allah maafkan mereka. Jadi ini tidaklah menjadi satu keaiban kalau kita orang yang soleh, kita orang yang baik, kadang-kadang tergiur juga. Kita pun ada nafsu. Ada terlintas. Jadi jangan kita anggap orang yang baik-baik ini tak ada terlintas nak berebut jawatan. Ada tak terlintas dan nak jawatan. Ni apa dia Pak Syekh ni pakai apa ceramah agama tapi nampak jawatan kampung pun berebut juga. Kadang-kadang dia mai ujian. Dia berdosa tapi manusia tidak akan terlepas. Jadi kita perbetul balik. Jangan kita gila jawatan, tetapi kita menguruskan jawatan itu dalam untuk menegakkan keadilan. Sebab itu kita melihat ibrah peperangan Uhud ni sangat besar. Kerana di sana ada golongan munafiqun, mana mereka cabut lari. Dah mereka yang cadang perang di Uhud. Bila Nabi bermesyuarat, Nabi cadang pada perang dalam Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang ketua munafiqun, dia kata tak apa kita perang di Bukit Uhud. Nabi pun ambil pendekatan syura. Itu yang kata Nabi ini walaupun dia Nabi, tapi di antara kepimpinan mengambil pandangan majoriti. Dan akhirnya Nabi dah pakai baju perang, sahabat menyesal. Lomok kita macam tekan Nabi pula, dia panggil under influence, pengaruhi Nabi. Nabi kata tidak boleh seorang Nabi bila pakai baju perang dia tarik balik. Itu ketua. Jangan kata tak apa kita patah balik. Tak boleh. Sekali melangkah terus dia membujur lalu melintang patah. Itu. Ustaz, ketika berada di Madinah, saya teringat kata seorang kenalan saya, sahabat saya, katanya dakwah yang tak berstrategi akan ditewaskan oleh kebatilan yang berstrategi. Ini yang dikatakan sebagai fiqhus sunan. Yang dipanggil Allah Ta'ala tidak berinteraksi, bermujamalah macam Tuhan ni pilih kasih. Tidak, dalam dunia ni tidak ada pilih kasih. Siapa yang ada strategi dia menang. Sebab itu dalam ketenteraan nama dia strategi. Punya hebat. Kemudian strategi itu dipindahkan kepada semua sektor. Strategi ekonomi, strategi pendidikan. Asalnya strategi itu diambil daripada kalimah peperangan sahaja. Peperangan ni mesti ada strategi. Sebab itu kalau kita baca buku Fiqhul Jihad Syekh Qaradawi, kita melihat bagaimana tentera Rusia, Soviet Union, masa itu Soviet Union, kalah dengan Afghanistan kerana tersalah strategi. Apabila berlakunya kekalutan dipanggil musim sejuk yang sangat ketara di Afghanistan sebagainya, sepatutnya mereka mengambil pendekatan Khalid bin Walid, tarik balik tentera. Dia orang tak tarik balik, akhirnya mati kesejukan. Nampak, itu saja ori kita punya tentera. Sebab itu strategi dia panggil apa? If you fit to plan, you plan to fail. Kena upgrade ilmu juga. Strategi termasuk dalam kewajipan syar'i yang disebut dalam Al-Quran, fa idza faragta fansab. Apabila kamu selesai buat kerja, rancanglah untuk buat kerja yang baru. So kalimah fansab dalam surah Al-Insyirah itu memberi erti kepada kewajipan kita merancang. Dan Rasulullah sering menyebut bahawa Islam mencintakan umat yang kuat, bukan umat yang lemah. Jadi untuk menjadi bijaksana ni, maksudnya yang terpilih di bidang perang ni adalah orang yang betul-betul hebat ya. Luar biasa itu. Itu kalau kita, saya pernah jumpa seorang komando tu, dia kata 5 kali dia beranak, bini dia drive sendiri ke hospital. Dia duduk bertugas. Kalau bini orang lain macam mana? Rasa tak masuk rumah dah. 5 kali melahirkan anak, dia tidak bersama dengan isterinya kerana bertugas. Sebab tentera, dia bai'ah lah, maksud dia telah aku janji kepada perjuangan, peperangan, tugas lebih besar daripada keluarga. Subhanallah. Saya rasa ini isteri tentera, saya ucap tahniah, semua luar biasa. Yang suami mereka terlibat dalam peperangan, saya rasa itu isteri dia juga hati yang sangat kukuh. Ustaz, dalam perang Uhud ini, adakah wanita juga main peranan? Kita melihat dalam hadis Bukhari, mereka menjadi jururawat.
Sebab dalam tugasan kita, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, Tuhan kata. Lelaki dan perempuan sama-sama berjuang, sama-sama mencegah kemungkaran dan menegakkan keadilan, menyuruh kepada kebaikan. Cuma mungkin perbezaannya mereka tidak kehadapan berperang. Mereka dalam keadaan darurat macam Nusaibah, bila Nabi diserang dia yang pertahankan. Sampai Nabi kata apa? La maqamu Nusaibah afdalu min fulanin wa min fulanin. Maqam Nusaibah, ada orang panggil Nasibah, lebih afdal pada seorang lelaki pada hari ini. Sebab itu lelaki dengan perempuan tak ada yang dipanggilkan siapa yang afdal, yang bertaruh aku afdal, tapi tanggungjawab lelaki lebih besar sebab tabiat lelaki. Tetapi ada wanita yang luar biasa. Dia tak ramai wanita yang luar biasa ni. Dia memang Tuhan buat macam tu. Dia luar biasa dalam rumah, dalam keadaan pendidikan. Tetapi peperangan ada seorang sahabat wanita minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku boleh berperang di laut. Sebab peperangan di laut ni lebih besar pahalanya. Kita tengok sampai pergi laut macam mana ombak, belum perang lagi ombak dah besar. Jadi kita melihat wanita sangat luar biasa, sumbangan mereka dalam ketamadunan kita bukan setakat hargai, tetapi Allah Taala sendiri menghargai mereka. Ketika diuji dengan sifat tamak, terliur dengan harta dan menyebabkan tergelincir. Betul. Jadi macam mana ketika itu pasukan perang Rasulullah ini untuk move on, postmortem cepat-cepat supaya ini menjadi strategi yang penting untuk yang akan datang pula. Strategi mereka yang pertama kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat. Mesti mengaku salah. Kalau tak mengaku salah itu problem. Dia panggil no excuse. Sahabat cuba berfikir kenapa kita kalah, rupa-rupanya kelemahan daripada diri mereka dan perlu ditarbiah dalam zaman ini supaya dunia berada di tangan kita. Tidak kata salah sayang dunia, tetapi menjadikan dunia lebih daripada akhirat itu yang menjadikan para sahabat itu tewas. Jadi mereka dipulihkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kepatuhan kepada Nabi itu adalah tanda kepada kejayaan. Ada ini yang menjadikan para sahabat terus maju, dan ia sebagai satu pengajaran kepada generasi seterusnya. Apabila Rasulullah memerintahkan satu arahan, kesemuanya patuh. Kalau tidak akan berlaku kepada para sahabat yang tewas dalam peperangan Uhud. Sebab dalam Badar kita dah menang dah. Subhanallah. Walaqad nasarakumullahu biadrin wa antum adillah, dah menang dah. Tetapi bila ada kecuaian, dan juga dalam perang Hunain berlaku juga kagum dengan jumlah yang ramai. Jadi dia tidak boleh kagum, kita kena kembali kepada Allah. Itu bezanya orang Islam melihat dunia dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya bila dia sedap balik, baru menang balik dalam peperangan Uhud, peperangan Hunain yang mana jumlah mereka yang begitu banyak pun kalah pada permulaannya. Apatah lagi dalam peperangan Uhud kita hanya 1,000, kemudian patah balik pula sebahagian kumpulan Abdullah bin Ubay bin Salul berhadapan dengan 3,000 tentera kufar. Kekalahan itu bukan kita katakan satu keaiban, tapi satu pengajaran kepada kita. Itu dia. Jadi dalam konteks persenjataan betul. Apakah mungkin bagaimana training center sahabat-sahabat yang berjuang di medan perang ni? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menggalakkan para sahabat berlatih. Di antaranya berkuda, memanah dan seumpama dengan. Tetapi itu adalah latihan fardu kifayah. Kita taklah perlu sampai begitu, itu tentera ajalah. Kalau kita masuk pun tentera nak jaga kita pun susah. So latihan-latihan tersebut penting untuk membina kekuatan. Sebab tu kalau kita nak masuk pemilihan tentera pun dia cek semua daripada kesihatan. Makna dia cek luar dan dalam. Kerana apa? Kekuatan tentera ini satu kekuatan yang luar biasa. Tak bolehlah jenis tentera yang mudah menangis, yang jenis mudah tidak boleh diasak. Sebab itu kita kena faham bahawa tentera di zaman Nabi pun bukan semua sahabat mampu menjadi tentera. Ada sahabat namanya Hasan bin Sabit, dia takut berperang. Dia nak perang nak malah takut, tetapi dia mempunyai senjata lisan dia. Ya, itu dia panggil apa? Lisan Hasan bin Sabit itu lebih tajam daripada tombak yang menikam orang kafir. Ya, jadi kita bahagi-bahagikanlah. Ada orang yang mampu bersenjata, kita latih dia. Dan itu di antara benda-benda yang penting. Yang mampu berceramah-ceramahlah. Itu dia. Jadi ketika diuji dengan tadi, saya sangat menitik beratkan Uhud ni synonim dengan harta Betul. Uji pada harta. Jadi nak memadamkan harta tu macam mana? Adakah dengan nak dapat level zuhud itu bagaimana? Sebenarnya kita salah faham apabila kita menyatakan harta itu tercela. Sebenarnya kita kena sayang harta, tapi dalam bentuk digunakan di jalan Allah. Yang dicela oleh syariat apabila harta itu menjadi matlamat, maksud jadi apa jadi, yang penting aku duit. Itu yang menjadi masalah. Sebab itu Nabi bersabda, ta'isa abdud dinar,
pada rugilah, binasalah hamba dinar. Maksud dia hidup dia kerana dinar. Tetapi duit ini sebenarnya dia adalah satu instrumen. Dia panggil medium of exchange. Tukar. Jadi kalau kita guna harta tu untuk kita ke akhirat kita, maka duit itu menjadi nikmat yang terbesar. Nabi kata apa? Ni'mal malu salih li rajulus salih. Harta yang paling terbaik kepada orang soleh. So kesilapan memahami harta dalam perang Uhud juga menjadikan satu benda mereka tergiur sehingga lupa arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di harta itu di bawah panduan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi harta yang terbaik. Dan Allah Taala namakan harta pun sebagai khairin. Wa ma tunfiqu min khairin. Harta itu benda yang baik. Itu dia. Jadi untuk terkaitkan perang Uhud dengan kehidupan hari ini, tema yang sambutan kita generasi yang Rabbani, untuk pada harmoni ini, yang bermaksud kembali kepada Rabb itulah kunci kepada kejayaan yang sama. Makna ummah Rabbaniyah itu adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita mengembalikan sembahyang kita. Mungkin sembahyang kita sekarang ni tak kembali kepada Tuhan, sembahyang hanya sebagai adat. Kita mengembalikan ibadat kita kepada Allah, kehidupan kita kepada Allah, dan mati kita pun kepada Allah. Insya-Allah kita menjadi satu umat yang harmoni. Ya, jadi macam mana Ustaz, perang Uhud ini akan membawa iktibar penting dalam kehidupan, sebab ia bukan dalam konteks perang tapi dalam konteks kesemuanya sekali. Betul. Sebagai cara hidup, sebagai way of life. Macam mana betul. Kita dapati bahawa pengajaran yang kita dapat daripada peperangan Uhud ialah perpaduan. Arti yang pertama, kita mesti mengukuhkan perpaduan walaupun berlaku perselisihan. Okey, kita agree to disagree. Okey, tapi jangan sampai kita berperang. Yang kedua, kita mesti kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kata sebuah kaum itu akan berjaya kalau mereka melukakan wajah Nabi. So kita sekarang ni banyak sangat orang yang melukakan hati Rasulullah SAW tanpa disedari. Dengan disebut oleh Muhammad Iqbal, umat ini problemnya, umat ini lupa nabinya. Allahu akbar. Ummatun nasiya nabiyah. Umat yang ada nabi tapi dia lupa nabi dia. Sampai orang bukan Islam tidak kenal nabi kita, mereka mencerca nabi kita. Kebanyakan kes yang berlaku di dunia ini, orang Islam mencerca nabi kita bukan sekadar kejahilan mereka, tetapi kelemahan kita tidak menerangkan nabi kita kepada mereka. Itu dia. Jadi ada isyarat yang cuba Ustaz sampaikan itu untuk memperkukuh kita punya saf dalam kehidupan, memperbaiki ilmu, sebab kita kadang ni tak ada lagi senjata yang perlu kita angkat, tetapi senjata ilmu dan memberi kemahiran untuk memberi penerangan. Ya, masing-masing gunakan kolam sekarang ni banyak pen, IG, FB. Ceritakan Rasulullah kepada orang. Kerana Rasulullah ini, siapa yang kenal dia akan cintanya, seperti mana pelukis di Denmark dahulu mencerca Rasulullah. Bila dia baca sirah Nabi, dia kenal Nabi, menangis di makam Nabi seperti kanak-kanak memohon maaf kepada Rasulullah SAW. Dan kita yakin, seperti mana berlaku sekarang ni, kalau dia kenal Rasulullah SAW, dia akan melihat kecantikan yang lebih cantik daripada bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka rugilah, sebab ialah yang akan memberi, baginda akan memberi syafaat di hari akhir nanti. Terima kasih untuk Ustaz Ahmad Fazil. Sama-sama. Yang terus bersinar, insya-Allah. Semoga menjadi permata ummah untuk menerangkan kepada kita untuk mendapat ilmu sebanyak mungkin dan juga menjadi ibrah kehidupan sepanjang hayat, insya-Allah.